Okay, sudah jam pukul 11 pagi. Okay, selamat pagi kepada semua murid. Selamat datang ke Matematik kali ke-38. Okay, hari ini kita akan sambung kepada satu topik yang terakhir. Okay, seperti apa yang kamu nampak. Okay, ini berada di muka surat 254. Okay, 11.2 gambar Raja Van set semesta lengkap bagi suatu set dan subset. Okay, jadi ini adalah perkara yang kita akan belajar hari ini. Sebenarnya perkara utamanya adalah tentang gambar Raja Van. Dalam gambar Raja Van itu, dalam tu ada set semesta, ada set dengan subset. Okay? Okay, jadi pertamanya kita akan tengok apakah set semesta dan pelengkap bagi suatu set. Okay? Jadi kita lihat apa yang kita tentang yang kita belajar nanti, mengenal pasti dan menghuraikan set set semesta dan pelengkap bagi suatu set. Okay? Satu set yang terdiri daripada semua unsur dalam perbincangan disebut sebagai set semesta. Misalnya, set di bawah menunjukkan murid-murid menyertai satu pasukan kuis matematik. Ini adalah dia. Okay, dalam perkara ini, 8 orang murid adalah semua murid dalam perbincangan itu. Okay. Maka set itu boleh ditarifkan sebagai set semester dan ditulis dengan simbol semester. Ini simbol semester lah. Okay. Bagi set semester, Amil, Zura, Laila, Zandra, Zamri, Dali, Faisan dan Yana. Antara murid itu, Amil, Zura, Laila, Zandra dan Zamri ialah ahli persatuan matematik. Jika A ialah mewakili ahli persatuan matematik pada pasukan kuis, maka Amir, Hazura, Laila, Zandra, Zamril. Ya, macam ni. Okay. Murid yang lain dalam pasukan itu, Dali, Faisan dan Yana bukan ahli persatuan matematik. Mereka ialah murid lain dalam set semester yang dikenali sebagai pelengkap kepada set A. Okay. Pelengkap di sini bermaksudnya adalah dia bukan dalam sesuatu set itu, tapi dia di luar. Tapi mereka dalam satu semester yang sama, iaitu mereka dalam satu perbincangan yang sama. Okay, mereka dalam pasukan yang sama lah kalau dalam konteks ini. Okay. Jadi kita lihat. Okay, soalan contoh 5. Kenal pasti sama ada setiap set yang berikut ialah set semester bagi 2, 3, 5, 7 atau bukan. Kita lihat. Okay. A, tengok. 1, tengok ada 2 dalam, 3 dalam, 5 dalam, 7 dalam. Jadi, dia adalah set semester. Tapi kalau B, kalau B, nombor ganjil yang kurang dari 10 adalah 1, 3, 5, 7, 9. Tapi tidak mengandungi 2. Jadi, untuk B ini, dia bukan set semester bagi set 2, 3, 5, 7 ini. Jadi, ini adalah cara kita untuk kenal pasti. Okay. Murid-murid, kamu terpaksa tunggu cikgu sekejap. Cikgu ada sikit kerja nak selesaikan. Kamu tunggu sekejap lah.
Okay, sorry ya. Okay. Jadi kita lihat lagi kepada contoh 6. Kita lihat lagi kepada contoh 6. Okay, diberi set semester dia adalah satu integer. Dia adalah integer dan dia berada dekat 1 hingga 10. Tentukan pelengkap bagi setiap set yang berikut. Jadi, kita lihat. Okay, mula-mula kita senaraikan set semester iaitu nombor 1 sampai 10. Okay, lepas tu set P adalah 1, 4 dengan 9. Jadi pelengkap bagi set P adalah selain daripada 1, 4 dan 9. Iaitu nombor yang lain nak. Kalau bagi set Q adalah 1, 2, 5 dengan 10. Jadi pelengkap bagi set Q, pelengkap kamu akan nampak ada satu titik di belakang P dengan di belakang Q yang seperti inilah. Jadi itu adalah pelengkap. Pelengkap adalah selain daripada. Selain daripada. Jadi nanti ini kita akan lihat lebih detail lagi dalam perbincangan buku kerja kita nanti. Okay. Jadi sehingga sekarang kita telah belajar dua perkara. Satu adalah set semester. Satu adalah pelengkap. Okay, jadi ingat apa itu set semester. Set semesternya adalah dalam perkara tersebut. Okay. Lepas tu apa itu pelengkap? Pelengkap adalah selain daripada sesuatu set tersebut. Okay. Itu adalah secara penjelasan yang secara kasar supaya nanti kita boleh lebih mudah untuk mengetahui. Okay, lepas tu kita lihat lagi bagaimana anda mewakilkan set semester dan pelengkap bagi suatu set itu dalam gambar rajah Venn. Jadi untuk sini kita akan lihat macam mana kita selesaikan. Kita buat gambar rajah Venn. Okay, selain perihal dan tanda-tanda set, suatu set juga boleh diwakil dengan gambar rajah geometri tertutup yang dinamakan gambar rajah Venn. Misalnya set semesternya adalah ini daripada soalan tadi lah. Okay. Dan set A ini mereka adalah ahli kelab matematik dan pelengkap ini mereka bukan ahli kelab matematik tapi mereka adalah dalam satu pasukan yang sama. Okay. Hubungan antara set di atas boleh diwakil dengan gambar rajah Venn berikut. Dengan gambar rajah Venn yang inilah. Okay. Set semester ini epsilon ni diwakili dengan segi 4 tepat. Ini segi 4 tepat adalah set semester. Okay, lepas tu setiap titik mewakili satu unsur. Jadi setiap unsur di sini dia kena guna satu titik untuk mewakilkan dia adalah satu unsur. Jadi nama orang dekat sini dia adalah unsur-unsur dekat sini. Lepas tu unsur pelengkap bagi set A berada dekat luar bulatan. Okay. Set A diwakili dengan satu bulatan. Semua unsur set A adalah ditulis dalam bulatan. Okay, jadi Dali, Yana dengan Pesan ni mereka adalah pelengkap bagi set A. Tapi mereka semua ini dalam set semesta. Okay, jadi ini adalah satu gambar rajah Venn yang cukup jelas kita boleh nampak. Okay. Kita boleh lihat dekat sini titik lestari. Suatu set boleh diwakili dengan bulatan. Bulatan, hujung, segi 4 tepat dan segi 3. Set semester biasanya diwakili dengan segi 4 tepat sahaja. Biasanya lah. Okay. Ini adalah tips, kamu kena tahu. Kita lihat yang selanjutnya. Okay, kita lihat yang contoh 7. Diberi semester adalah 10 hingga 20. S adalah integer. Jadi tengok di sini dia senaraikan.
tidak termasuk 10 dengan 20. Kenapa? Kerana sini tidak ada sama dengan. Okay, lepas tu lukis sebuah gambar Raja Bank yang mewakili set semesta dengan M. M adalah 11 dengan 17. So, dalam M ini hanya 11 dengan 17. Okay, lepas tu yang lain berada dekat luar. Ini adalah seperti apa yang kamu nampak. Okay, kamu nampak. Okay, lepas tu kalau dia nak lukiskan sebuah gambar Raja Bank untuk mewakili N pelengkap, kamu lihat di sini adalah pelengkap. Macam mana? Okay, jadi caranya adalah kamu kena lukis set semesta dan kamu kena lukis set N. Kamu mesti lukis set N. Okay, lepas tu, selain nombor dalam set N tu, yang luar itu adalah tulis dekat luar. Okay, jadi yang dekat warna pink ini, ini kawasan yang berlorek ini, inilah adalah pelengkap bagi N. Ini adalah gambar raja bagi pelengkap N, iaitu selain N. Okay? Jadi itu adalah cara dia gunakan gambar raja bank untuk mewakili jawapan B ini. Okay? Untuk jawapan B ini. Okay? Boleh? Untuk ini nanti kita juga akan lihat dengan lebih lanjut dalam latihan kita nanti. Okay, lepas tu kita belajar lagi satu subset. Apa itu subset? Okay. Setiap unsur dalam set B adalah unsur dalam set A. Jadi set B itu disebut sebagai subset bagi set A dan ditulis sebagai B B subset kepada A. B subset kepada A. Jadi kita lihat contoh dia. Bagi setiap berikut, tentukan sama ada set A ialah subset kepada set B ataupun bukan. Kita lihat. Adakah set A ini adalah subset kepada set B? Ada 2, 4, 6, 2, 4, 6. Jadi A adalah subset. A adalah subset. Okay. Tapi untuk soalan B ini, A adalah nombor berdana yang kurang daripada 20. B adalah nombor ganjil yang kurang daripada 20. Tapi kita dapati bahawa unsur 2 ini tak ada dalam set B. Jadi set A ini bukan subset kepada set B. Lepas tu soalan C ini, huruf dalam perkataan sopan. A. S, O, P, A, N memang ada dalam set B kan? Jadi kita boleh katakan set A adalah subset kepada set B. Kenapa? Kerana semua unsur dalam set A ada dalam set B. Jadi set A itu adalah subset kepada set B. Okay? Okay, kalau kita lihat lagi sini, tips Bestari. Bukan subset bagi boleh ditulis dengan menggunakan simbol subset tadilah. Kamu pangkat dia macam ni. Okay? Okay, kalau kita lihat lagi satu situasi, pada hari pertama kejohanan olahraga, 3 acara olahraga telah diadakan di sebuah sekolah ialah 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Seorang murid boleh mengambil bahagian dalam 1, 2 atau 3 acara itu. Jika set A mewakili acara olahraga diadakan di sebuah sekolah pada hari pertama kejohanan olahraga, maka A adalah 100 meter, 200 meter, 400 meter. Acara yang mungkin disertai oleh seorang murid ialah 100 meter, 200 meter, 400 meter, 100 meter dan 200 meter, 100 meter dan 400 meter, 200 meter dan 400 meter, atau
100 meter, 200 meter dan 400 meter, murid itu juga mungkin tidak mengambil bahagian di mana-mana acara yang diwakili oleh set kosong. Maka setiap set acara itu disenaraikan adalah subset kepada set A. Setiap ini adalah subset kepada set A. Okay, jadi ini kita lihat cara kita untuk senaraikan semua subset bagi yang berikut. Okay. Subset kepada 3 dengan 4 ini, set ini, dia ada mungkin adalah set kosong, 3, 4 dengan 3 dan 4. Kalau A, B, C ada set kosong, A, B, C, A dan B, A dan C, B dan C, A, B dan C. Macam ni dia. Semua ini adalah subset kepada ini. Jadi kita boleh kenal pasti apa itu subset. Jadi kalau kita lihat dekat tis Bestari sini, jika sesuatu set mengandungi n unsur, maka bilangan subset mungkin ialah 2 kuasa n. Misalnya bilangan subset bagi A, B, C adalah 2 kuasa 3, dia adalah 8. Ini guna kalkulator untuk mendapatkan perhitungan dia lah. Lepas tu kita lihat macam mana kita mewakilkan subset itu, sesuatu subset itu dalam gambar rajah Venn. Jadi diberi set A, ini adalah set B. Kita boleh nampak untuk set A, semua unsur dalam sini adalah set A. Tapi dalam set B ini, inilah unsur dia. Walaupun ini dia adalah berada dalam set B, tapi dia juga di dalam set A. So that's why kenapa kita boleh katakan set B ini adalah subset kepada set A. Subset. Kita lihat contoh 10. Wakilkan hubungan setiap pasangan yang diberi dalam gambar rajah Venn. Kita boleh nampaklah PQS ini adalah dalam set B. Dia adalah subset kepada A. Jadi, biasanya bila kita lukis, kita tulis dulu unsur yang ada dalam B. Lepas tu yang di luar B, tapi di luar B dan dia di dalam A ini, kita tulis unsur yang hanya ada dalam A tapi tidak ada dalam B. Itu adalah cara kita tulis lah. Kalau untuk set B ini, kita lukis macam ni. Kenapa tidak ada unsur? Kerana bagi set yang tidak tak terhingga, unsurnya tak perlu ditulis. Kenapa katanya tak terhingga? Kamu lihat, kalau saya nak tulis nombor bulat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 1000, 1,000 macam mana saya nak tuliskan? Jadi, kalau untuk set yang tak terhingga, biasanya kita buat gambar dia macam ni. Lepas tu kita lihat yang bahagian yang terakhir ini. Bagaimanakah anda mewakilkan berkaitan antara set dengan gambar rajah Venn? Macam mana kita mewakilkan? Kita lihat kepada contoh 11. Wakilkan hubungan antara set-set berikut dengan gambar rajah Venn. Set semester S ini kurang atau sama dengan 10 dan S adalah integer positif. Jadi ada 1 sampai 10. Lepas tu faktor bagi 10 ada 1 darab 10, 2 darab dengan 5. 1, 2, 5, 10. B ini adalah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 5, iaitu 5 dengan 10. Jadi kita boleh nampak B ini adalah subset kepada
set A. Jadi inilah cara kita wakilkan. Okay? Inilah cara kita wakilkan. Okay, jadi dalam buku teks kita sampai sini sahaja. Jadi sekarang cikgu nak kamu buka buku kerja anda. Kita dalam buku kerja kita hari ini pun dua muka surat kerja yang kita perlu cuba. Okay. Kita cuba ambil gambar dulu. Okay, apa yang di sini dia perlu kita buat? Dia suruh kita wakilkannya semua itu dalam gambaran Javeng. Okay, jadi sekarang kita perlu senaraikan dia dahulu. Okay, kita baca soalan dahulu. Set A, dia adalah SS adalah nombor 2 digit yang hasil tambahnya digitnya adalah nombor genap daripada 0 hingga 20. Okey, kalau kita nak dua nombornya adalah dua digitnya adalah dia tambahnya dia adalah nombor genap. So macam mana? Okey, jadi macam ni. A Okey, nombor yang tambahnya dia adalah nombor genap 1, 11, 13, 15, 17, 19. Nah, kenapa yang nombor lain tidak dapat? Kalau 1 hingga 9 memang tidak dapat. 1 darab tambah dengan sifar 1, nombor ganjil. 1 tambah dengan 2 adalah 3, nombor ganjil juga kan? Hanya 5 nombor ini ditambah, dia adalah nombor genap. Okay? Jadi ini adalah set A. Okay, jadi di sini dia beri kita ini adalah nombor apa? Ini juga adalah nombor ganjil. Jadi kita perlu binakan apa itu set semesta. Set semesta ada kat sini. Dia adalah S. S itu adalah apa? S itu adalah antara 1 dengan 19. Dan S itu ialah nombor ganjil. Okay, S itu adalah nombor ganjil. Okay, jadi ini adalah dia. Okay, jadi sekarang kita perlu lukiskan set semesta dia.
Okay, ini adalah set semester. Lepas tu kita lukis lagi satu adalah set A. Okay, cikgu gunakan pen hijau supaya lebih senang nampak jelas. Jadi untuk set semester sini kita kena bagi simbol semester. Ini adalah set A. Okay, dalam set A ini ada apa? Ada 11, 13, 15. Jadi kita tulis ke dalam lah. 11, 13, 15, 17 dengan 19. Okay, yang bukan dalam set A iaitu yang ini. Ini berada di luar lah. 1, 3, 5, 7, 9. Asal dia di luar A, itu adalah pelengkap A. Dan dia berada dalam set semester. Jadi itulah cara kita tulis. Okay? Boleh? Kalau ada masalah mesti tanya. Kalau ada masalah mesti tanya. Okay, jadi kita lihat kepada soalan 2. Okay, thank you, Jay. Di sini dia telah dia bagi set semester. Set semester adalah S yang dia adalah gandaan 2. Dan dia S ni berada di antara 2 hingga 24. Okay, set A adalah gandaan 4. Okay, jadi kita perlu tulis dulu keluar. Okay, set semester di sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan 24. Kita kena senaraikan dia keluar dahulu. Lepas tu, set A adalah gandaan 4. Okay, gandaan 4. 4. Okay. 8, 12, 16, 20, hingga 24. Okay, jadi ingat, apa yang boleh kita tulis dalam set A ini mesti ada dalam set semester. Kalau macam, kalau kamu katakan 28 juga adalah gandaan 4, kenapa tak tulis? Kerana dia tidak dalam set semester sudah. Jadi dia tak boleh. Okay? Okay, jadi seperti dalam buku, dia suruh kita tulis pelengkap bagi A. Okay, pelengkap bagi A adalah nilai yang tidak ada dalam set A. Okay, ada 2, 6, 10, 14, 18 dengan 22. Ini dia. Okay, jadi sekarang kita buat gambar raja bank. Okay, ini adalah set semester. Lepas tu kali ini set A ini saya gunakan segi 4 jugalah. Okay, tadi kan kita sudah belajar kan, dia boleh dalam pelbagai bentuk, tak perlu risau. Okay, ini adalah semester, ini adalah set A. Okay, kita masukkan nilai unsur
4, 8, 12. Cikgu tulis tersusun kerana ruangan dekat cikgu sini tak besar. Sebenarnya dia boleh tidak tersusun. Dia boleh tak tersusun. Kamu boleh tulis suka hati. Macam kalau luar sini cikgu ada ruang yang besar kan, cikgu tulis luar sini. Nah, sini 10 dekat sini. Lepas tu sini 14, 18, 22. Okey, jadi inilah adalah gambar rajah band bagi soalan 2. Okey. Kita lihat lagi untuk soalan 3. Okey. Set semester adalah nilai yang di dalam 15 hingga 30 dan S adalah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 3 dalam sini. Okey, jadi set semester kita senaraikan. Okey, 15 boleh dibahagi tepat dengan 3. 16, 17, 18. Okey. 21, 24, 27 dan 30. Jadi ini adalah semua nilai di antara 15 hingga 30 yang boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, lepas tu set A adalah nombor kuasa 3 sempurna. Okay, kuasa 3 sempurna adalah 1 kuasa 3 1, 2 kuasa 3 8, tak ada. 3 kuasa 3 27. Jadi hanya satu sahaja. Kerana yang seterusnya lebih besar daripada sini, jadi tak ada. Lepas tu, pelengkap bagi set A adalah selain 27, iaitu 15, 8, dan 30. Okay, jadi sekarang kita lukis gambar rajah band. Okay, jadi dekat sini sekarang cikgu gunakan segitiga. Okay. Okay, set semesta. Okay, ini adalah set A. Okay, dalam set A hanya satu unsur saja, 27. Okay, selain itu semua adalah di 2A. Ada 15, ada 18, ada 21, ada 24, ada 30. Okay, boleh? Kalau tak ada masalah, cikgu akan teruskan soalan yang seterusnya. Okay.
Kita sambung lagi. Nah, ini adalah sama seperti soalan 3 tadi lah. Soalan 1 hingga 3 tadi. Oke. Set A adalah kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 20. Oke. Nah, okay, lepas tu ini adalah pelengkap bagi set A. Okay, jadi mula-mula ini kita perlu cari dulu set A lah sebelum kita cari pelengkap, bukan, set semesta. Okay, kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 20. Ada 1, 4, 9, dan 16. Okay. Okay, lepas tu kalau kita tambah dengan pelengkap ini, tengok pelengkap ni negatif 2, negatif 1, sifar. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita boleh nampak semua nilai ini set A dengan pelengkap set A ini, kita boleh tahu bahawa set semesta ini dia adalah S yang dalam lingkungan negatif 2 hingga 20. Okay? 20. Dengan kan S ialah integer. Kita mesti tulis S adalah integer. Kenapa? Kerana kalau kita tak tulis S adalah integer, kita boleh katakan 2.1, 2.2, 2.3 nombor itu adalah nombor perpuluhan. Okay, jadi itulah that's why kenapa di sini dia perlu tulis S adalah integer. Okay, sekarang kamu sudah. Okay. Okay, set semester. Okay. Okay. Ini adalah set semesta, ini adalah set A. Dalam set A ada 1, ada 4, ada 9, ada 16. Okay. Dan yang lain tu kita semua list up dekat sini luar. Negatif 2, negatif 1, sifar, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Nah, kita masukkan dia. Okey, jadi inilah dia. Okey, boleh? Okey, kita lihat soalan 5. Okey, set semesta adalah S ialah 10 huruf ajab yang pertama. Okey, jadi kita senaraikan dia. Okay.
10 huruf abjad yang pertama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10 yang pertama. Lepas tu, ini adalah pelengkap A. Jadi kita boleh cari A lah. Selain A, selain B, ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay. Ini dia lah. Okay, jadi A, E, I, ialah apa? Ialah adalah unsur dalam set A. Jadi sekarang kita buat juga. Okay, jadi unsur dalam A ada A, E, I. Okay, unsur yang pelengkap A iaitu di luar, ini ada B, C, D, F, G, H, J. Okay, boleh? Jadi ini dia. Okay, lepas tu di sini S adalah faktor bagi 72. Jadi ibu buat dekat sini lah. 72 adalah catatan daripada 1 darab 72, 2 darab 36, 3 darab 24, 4 darab 18, 5 didapat 6 darab 12, 7, 8 darab 9. Jadi Newton sudah. Jadi inilah unsur. Ini adalah faktor bagi 72. Ada 1, ada 2, ada 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Okay, lepas tu dia kata pelengkap A adalah faktor perdana. Faktor perdana dekat sini adalah 2 dengan 3 sahaja. Okay. Adalah 2 dengan 3. Yang lain semua bukan nombor perdana. Okay. Lepas tu jadi A ini adalah selain daripada itulah. Jadi dia ada 1, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 24, 36 dengan 72. Okay. Jadi sekarang kita lukiskan gambaran jamban.
Kerana dia lebih jadi senaraikan. Ini adalah set semesta. Ini adalah set A. Dalam set A ada 1, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 13, 72. Lepas tu ini ada 2 dengan jadi inilah adalah penyelesaian bagi soalan 6. Okey. Ada masalah? Kalau ada masalah, kita akan sambung. Thank you, Jay. Ini adalah pada muka surat 68. Senaraikan semua subset bagi set berikut, nyatakan bilangan subset bagi setiap set. Jadi ini subset dia ada apa? Kita mesti mula dengan set kosong. Set kosong. Lepas tu IPA 2 dengan IPA 2. Jadi ini ada 4. Ini pun sama. Mula dengan set kosong. I, B, U. Lepas tu I dengan B, I dengan U, B dengan U. Satu lagi yang terakhir adalah I, B dan U. I, B dan U. Jadi di sini semua ada berapa? Ada 8. Ada 8. Lepas tu untuk C adalah nombor genap, perdana genap, sebenarnya dia hanya satu saja, iaitu 2. Hanya satu nombor perdana adalah nombor genap, adalah 2. Jadi untuk subset ini ada 1 kosong, set kosong, satu lagi adalah set 2. Jadi dia ada 2. Boleh? Inilah dia. Jadi kita sambung. Lukis gambar Raja Bank untuk mewakili hubungan-hubungan set yang berikut. Kita mula dengan soalan 4 dengan 5 dahulu. Set semesta adalah bulan dalam setahun. C adalah bulan yang mempunyai 30 hari. Jadi kita
bina dulu. Okey, ini adalah set semesta. Kita bina lagi satu set. Okay, jadi ini adalah set semesta. Okey, ini adalah set C. Set C adalah bulan yang ada 30 hari. Okay, jadi yang tidak ada 30 hari berada dekat luar lah. Januari ada 31 hari. Jadi Januari, February, March, April 30 hari. Mei, June, July, August, September, October, November, December. Jadi dalam seksi ini hanya ada 4 bulan saja, iaitu April, June, September dengan November sahaja. Okay? Yang bulan yang lain berada dekat luar sini. Berada dekat luar sini saja. Okay, lepas tu untuk 5, untuk soalan 5, kita boleh nampak ada satu set semester, ada 2 set dekat sini. So, ibu binakan dia tak perlu. Okay. Jadi, ini adalah set semesta. Ini adalah set D. Ini adalah set F. Okay, lepas tu, kita nak lihat sama ada ini adalah set semester ataupun tidak. Adakah 13 adalah set semester, adalah set perdana, adalah nombor perdana? Ya, 13 adalah nombor perdana dalam sini. 15 bukan nombor perdana, bukan nombor genap, jadi dia dekat luar. 19 nombor perdana. 20 nombor genap. 21 bukan 22. 23 nombor perdana. 24 nombor genap. 35 bukan 22. 37 perdana. 40 nombor genap. 41 dua-dua bukan. Itulah dia. Jadi itulah that's why untuk di sini kamu kena dapat menghafalkan nombor perdana. Dan kamu dapat ingatkan nombor perdana
juga adalah sangat penting. Oh, sorry. Nombor 41 ini juga adalah nombor perdana. Salah ingat. 41. Okay, nombor 41 ini juga adalah nombor perdana. Okay. Okay, jadi ada masalah? Tak ada masalah. Cikgu sambung kepada dua soalan yang terakhir. Okay, sorry. Hari ini akan lewat sikit lah. Kerana tadi cikgu tiba-tiba ada emergency. Okay, kita lihat di sini. Set semester ada 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 dan 99. Okay, P adalah gandaan 4. Q adalah nombor ganjil. Jadi biasa untuk ini lebih baik kita senaraikan keluar. Okay, yang mana satu adalah gandaan 4, yang mana satu adalah nombor ganjil. Okay, P gandaan 4. Okay, jadi di sini kita boleh nampak sangat jelas adalah 44, 88. Q, nombor ganjil 11, 33, 55, 77 dengan 99. Jadi lebih senang untuk kita buat dalam gambar raja nanti. Okay, jadi sekarang di Q. Okay, dalam P ada 44 dan 88. Dalam Q ada 11, 13, 33, 55 dengan 77, 99. Jadi tinggal saja dua yang dekat luar, iaitu 22 dengan 66. Okay. 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 Jadi untuk soalan 7, lebih baik kita pun senaraikan keluar supaya lebih senang. Set semester sorry ya, tak tahu kenapa sekarang ni macam meratuk sudah dia. Okey. Okay. Set semester adalah 6 hingga 15. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. KA adalah faktor 8. 81, 8, 82, 16. Tak ada sudah. P
adalah yang boleh dibahagi tepat dengan 3, 6, 9, 12, 15. Okay, jadi sekarang kita boleh lukis gambar raja dan sudah. Ini adalah A, ini adalah B. Okay, dalam A sini ada 8, dalam B ini ada 6, 9, 12 dengan 15. Okay, yang selain itu berada dekat luar 7, 10, 11, 13, dan 14. Boleh? Jadi boleh nampak dekat sini dia memang sangat senang. Macam mana kita lukiskan gambar Raja Pen. Tapi syaratnya adalah kamu mesti tahu semua istilah-istilah dalam sini. Macam mana kamu dapatkan faktor, macam mana kamu dapatkan gandaan. Okey? Jadi ada soalan nak tanya? Okey. Jadi kalau tak ada, kita sampai sini saja untuk hari ini. Dan kita jumpa lagi pada hari Rabu minggu depan. Okey, bye-bye. Bapak Cikgu. Okey, bye-bye.